Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Kali ini kita tak nak ngomel banyak-banyak. Kita akan terus dengan episod yang seterusnya yang terbaru. Iaitu episod yang ke-57. Tok Awangah bertarung dengan mayat. Aki Jusoh sudah berjanji dengan Mat Noh dan Tapa Cengkot pagi-pagi subuh akan masuk ke hutan mencari manau. Kalau lambat pergi, bimbang pula akan balik lewat. Tempatnya mereka hendak tuju jauh ke tengah hutan, bukannya di kawasan yang berhampiran dengan kampung. Mak Noh dan Tapa Cengkot juga bersetuju untuk pergi cepat sedikit. Awal-awal start dia dah gagap dah. Tak apa. Kita ulang lagi. Mak Noh dan Tapa Cengkot juga bersetuju pergi cepat sedikit. Pagi-pagi subuh mereka mesti bertolak. Aki Jusoh sudah mengingatkan isterinya, Nenek Ipah, supaya bangun awal untuk siapkan bekalan makanan. Ketika pagi masih lagi samar-samar, selepas sahaja solat subuh, mereka bertiga pun bertemu di kepala simpang. Mereka terus menuju ke kawasan hutan dengan penuh harapan akan dapat menemui banyak pokok manau. Okey, di sini saya minta siapa-siapa tahu apa jenis pokok manau tu, boleh komen. Bagi kita teruskan. Kawasan hutan yang berdekatan sudah tidak ada lagi manau ataupun rotan. Sebab itu mereka terpaksa masuk jauh sedikit ke dalam hutan. Di antara mereka bertiga itu, Aki Jusoh lah yang lebih memahami selok-belok jalan di dalam hutan tersebut. Dia memang selalu masuk ke hutan berburu bersama dengan pemburu-pemburu Cina. Kadang-kala, Tuan Dio, orang putih, juga suka mengajak dia berburu di hutan. Untuk makluman, Tuan Dio ni maksud dia District Officer, pegawai daerah. Kalau saya silap, tolong betulkan. Ketika ini ialah zaman pemerintahan orang putih sebelum merdeka lagi. Ketika ini hutan masih belum diganggu oleh suasana pembangunan lagi. Binatang-binatang hutan juga masih belum diganggu. Kadang-kala baru saja masuk ke hutan sudah pun bertemu dengan pelanduk. Tidaklah seperti selepas negara mencapai kemerdekaan. Untuk memerangkap landak pun susah. Binatang-binatang ini boleh dikatakan pupus akibat kebun-kebun yang baru diteroka telah ditaburi oleh racun. Malah apabila pekebun-pekebun menyembur racun hijau, seminggu kemudian akan temuilah bangkai-bangkai landak, pelanduk dan lain-lain terbongkang. Boleh dikatakan masa ini datuk saya, Aki Jusoh, itulah yang dikira pemburu terkenal di kampung kami. Sebab itu kalau ke hutan, orang lebih suka mengajaknya bersama. Lebih kurang jam 10 pagi, mereka bertiga sampai di tengah hutan yang jauh dari pinggir kampung. Aki Jusoh berjalan di hadapan sekali. Mereka bercadang untuk berpecah apabila sampai ke satu anak air. Tetapi anak air yang dicari tidak ditemui lagi. Aki Jusoh juga merasa heran kerana dia tidak dapat memberi pedoman di dalam hutan tersebut. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk mencari manau secara berkongsi sahaja. Caranya ialah mereka tidaklah berpecah untuk mencari manau berkenaan. Sebaliknya mereka bersama-sama mencari, kemudian dibahagikan 3 sahaja. Kalau kita berpecah, takut tak berjumpa lagi. Aki Jusoh mengingatkan. Betul juga kata Abang Jusoh tu, sahut Mak Noh. Kalau Abang Jusoh sendiri dah tak dapat pedoman jalan, apa lagilah kami berdua, sesat barat pula kita di tengah hutan ni. Dia menyatakan rasa bimbangnya. Kalau begitu, elok kita jangan berpecah. Tapa Cengkot pula menyampuk. Sebenarnya Mak Noh dan Tapa Cengkot ni memang takut tersesat jalan. Kalau Aki Jusoh ada bersama mereka, tidaklah bimbang sangat sekalipun tersesat. Dengan adanya Aki Jusoh, semangat mereka keraslah sedikit. Aki Jusoh bukan saja terkenal sebagai seorang pemburu yang sering masuk ke hutan, tetapi juga seorang pendekar. Pernah juga diceritakan tentang Aki Jusoh terserempak seekor ular alai. Ular alai, iaitu ular tedung selar. Saya tak pasti perkataan ular alai. Alai ni daripada negeri mana? Perak ke? Boleh komen nanti kita bincangkan. Kita ulang balik. Pernah juga diceritakan tentang Aki Jusoh terserempak dengan seekor ular alai semasa dia hendak pergi menebas. Disebabkan terlalu marah kerana terkejut, Aki Jusoh lalu bertempik. Celaka kau alai. Kalau nak cari geruh, tunggulah aku balik dari menebas. Nenek Ipah yang ada bersama mengingatkan Fasal terlepas cakap itu. Tak patut awak cakap dengan alai macam tu.
Alai tu kuat pegang janji, jelas Nenek Ipah. Kata-kata Nenek Ipah itu tidak disahut oleh Aki Juso. Hatinya masih marah akibat terkejut apabila terserempak dengan ular alai yang melintas. Semasa dia balik dari menebas kira-kira 12 tengah hari, Nenek Ipah nampak ular itu sudah menunggu di tengah jalan tempat mereka terserempak pada sebelah paginya. Kepala ular itu menjulur tegak setinggi orang berdiri. Kulitnya bertambah merah disinari cahaya matahari. Kata orang, ular alai biasanya akan mematuk pada bahagian ubun-ubun saja. Jaranglah orang terselamat kalau sudah dipatuk ular alai ini. Alai itu nampaknya tak mungkir janji, bisik Nenek Ipah ketakutan. Dia nampak kepala ular itu melenggok-lenggok macam sulur keladi ditiup angin. Aki Jusoh mengeluh pendek, tetapi dia sudah nekat untuk menghadapi ular berkenaan. Mahu tidak mahu dia terpaksa juga berhadapan dengan ular tersebut. Kau nak cari geruh juga ya? Kalau begitu, kau lepaskan dulu bini aku balik. Aki Jusoh bercekak pinggang sambil meraba-raba ulu parangnya. Macam memahami cakap Aki Jusoh, ular alai itu menjalar jauh dari tengah jalan. Nenek Ipah pun cepat-cepat melintas untuk balik ke rumah. Dalam hatinya sudah terniat untuk memanggil orang kampung untuk minta pertolongan. Ular itu tidaklah besar sangat, hanya sebesar lengan sahaja besar lilitannya. Tetapi apabila dia mengembangkan leher, kelihatan terlalu garang dan menggerunkan. Setelah Nenek Ipah melintas, tiba-tiba saja ular itu berada semula di tengah jalan. Kepalanya menjulur tegak setinggi Aki Jusoh. Nenek Ipah tidak mahu melihat ke arah belakang lagi. Dia terus berlari balik ke kampung untuk meminta pertolongan. Kalau kau dah berniat buruk, aku pun berniat buruk juga, jerkah Aki Jusoh mengunus parang. Dia menunggu sahaja ular itu menerkam ke arahnya. Semacam mengerti segalanya, ular itu terus menerkam sebaik sahaja Nenek Ipah pergi jauh. Aki Jusoh pula mengelak sambil mencari peluang untuk menetak kepala ular berkenaan. Lazimnya, parang orang pergi menebas memang tajam berkilat. Kalau memangkas buluh kering, sekali tetak pun boleh putus. Sebab itulah dia berlegar-legar mencari peluang untuk menetak ke arah kepala ular itu. Sekali-sekali dia menyerbu juga sambil menghayunkan mata parangnya. Tetapi setiap kali dia menyerbu, terasa mata parangnya singgah pada kepala ular. Setiap kali pula ular berkenaan bangun semula mengangkat kepala. Hampir setengah jam dia berlegar-legar mahu memerangkap ular alai yang ganas itu. Orang-orang kampung sudah pun datang berkumpul di situ. Masing-masing membawa buluh panjang, parang dan lembing untuk membantu. Sebaik saja diberitahu oleh Nenek Ipah, mereka cepat-cepat ke situ. Semasa orang-orang kampung sampai, Aki Jusoh masih berlega-lega juga. Sekali-sekala ular alai itu menyerbu. Setiap kali ular berkenaan menyerbu, setiap kali juga Aki Jusoh berjaya mengelak. Kemudian orang-orang kampung nampak Aki Jusoh memangkas hingga putus kepala ular itu. Tetapi secepat kilat pula ular itu bangun semula untuk menegakkan kepala. Hei, ini ular ni dah masuk ke sampukan ni, bisik salah seorang dari mereka. Kalau kita pukul dengan buluh ni pun tak bagi kesan, yang lain pula mengingatkan. Dalam pada itu mereka mendengar Aki Jusoh melaung ke arah mereka. Jangan ganggu, nanti awak semua dapat geruh. Biar aku saja, dia mengingatkan berulang kali. Orang-orang kampung tidak jadi mahu membantu Aki Jusoh. Mereka hanya memerhatikan saja Aki Jusoh tercungap-cungap mengelak dari serbuan ular alai berkenaan. Peluh kelihatan memercik di segenap tubuh Aki Jusoh. Namun dia terus juga berlega-lega menentang lawannya. Maaf ya, sebenarnya saya nak sebut perkataan ular alai ini memang tersangkut sikit lidah. Ular alai. Okey, baik. Kita teruskan. Kira-kira masuk waktu zuhur, Aki Jusoh tetap dapat mengelakkan diri dari serbuan ular alai itu. Bajunya memercik darah akibat tetakan-tetakan yang tepat ke kepala ular. Anehnya, ular itu tidak juga tersungkur sekalipun kelihatan kepada orang ramai yang kepalanya terpelanting ke tanah akibat dipangkas oleh Haji Jusoh. Setelah puas memangkas dan menetak, akhirnya Aki Jusoh kelihatan bertambah letih. Kalau macam ini, menanglah awak pendekar. Mengaku kalah kami, teriak Aki Jusoh menjatuhkan parangnya ke tanah.
Ketika ini orang ramai melihat ular alai itu macam mengangguk-angguk kepala. Kemudian dia menyusupkan kepalanya ke celah belukar lalu hilang dari pandangan. Kononnya, apa yang dialami oleh Aki Juso itu adalah satu pengajaran kepada dirinya yang terlalu takbur. Sepatutnya dia tidak boleh mencabar ular berkenaan. Apabila dia sudah mencabar, ertinya dia sudah menunjukkan sikap takbur. Sejak itu, Aki Juso tidak lagi bersikap takbur dengan kebolehannya. Tengah hari mereka bertiga berhenti makan di satu alir air di lereng bukit. Banyak juga mereka mendapat manau pada hari itu. Kalau dibahagi 3, masing-masing akan mendapat kira-kira 20 kabung seorang. Di sini diterangkan satu kabung manau itu panjangnya kira-kira 15 kaki mengikut ukuran lama. Dan kalau kabung berharga RM1.50, berarti mereka sudah memperolehi sebanyak RM30. Jumlah wang RM30 waktu itu memang jumlah yang lumayan. Ini teringat balik zaman-zaman kita dulu. Pergi sekolah bawa 30 sen cukup. Siapa pernah merasa tu? Boleh komen, okey? Baik, kita teruskan. Banyak ngoceh pula. Tetapi bagaimanakah mahu menangkat? La ilaha illallah, typo lagi dia ni. Saya ulang balik, minta maaf lagi sekali ya. Tetapi bagaimanakah mahu mengangkat 20 kabung manau itu mengikut jalan darat di tengah hutan untuk memudahkan mereka membawa balik? Mestilah mencari sungai. Mereka boleh menghanyutkan kabung manau itu melalui sungai sahaja. Cara ini lebih mudah untuk membawanya balik. Lepas makan, kita heretlah ikut anak air ni, cari alur sungai, kata Aki Juso. Sempat ke kita balik agaknya ya? Soal Tapa Cengkot. Lambat balik pun tak apa. Kalau sampai di rumah pukul 10 malam pun apa salahnya? Kita dah banyak dapat manau, jelas Aki Juso. Kita seruhkan dulu perut ya, sahut Mak Noh sambil sendawa. Dah seruh perut, bolehlah kita ikat kabung ni. 10 sebelah, senanglah kita mengheretnya, katanya macam memberi cadangan. Selepas makan, mereka bertiga berehat sebentar menunggu perut seruh. Aki Juso bersandar pada banir yang besar, sementara Mak Noh pula berbaring di atas daun-daun kering dengan kepala beralaskan kabung-kabung manau. Lagi sekali saya minta maaf kalau ada tersangkut sebab tulisan dia ni, ejaan dia masih menggunakan ejaan han dululah 80-an, 70-an itu kadang-kadang. Jadi saya kena hati-hati. Minta maaf lagi sekali ya. Baik, kita teruskan. Dalam masa mereka berehat-rehat itu, Tapa Cengkot merasa sakit perut. Cepat-cepat dia berlari ke balik batu anak air. Boleh jadi dia sakit perut hendak membuang air besar. Lama dia menghilangkan diri di balik batu. Tiba-tiba dia memekik meminta tolong. Aki Juso bersama Mak Noh cepat-cepat meluru ke arah Tapa Cengkot untuk memberi pertolongan. Sampai sahaja di sisi Tapa Cengkot, mereka dapati Tapa Cengkot menekan perut. Oi, perut aku sangat sakit ni. Bukan nak buang air besar ni. Rengeknya menahan kesakitan. Kalau begitu, kita papah naik ke atas sana, perintah Aki Juso memandang Mak Noh. Kita cubalah jampi serapahkan. Kalau dia kesampukan pula, tambahnya lalu memapah Tapa Cengkot. Mak Noh mengangguk-angguk. Dia membantu Aki Juso memapah Tapa Cengkot naik ke tebing anak air. Kesakitan Tapa Cengkot bertambah tenat. Dia menggelupur sambil menekan-nekan perut menahan kesakitan. Sakitnya perut aku ni, Abang Juso. Rintih Tapa Cengkot terketar-ketar. Peluh banyak mengalir di dahinya. Bawa mengucap, Tapa, bisik Aki Juso mententeramkan perasaan Tapa Cengkot. Tetapi kesakitan itu terus mengancam Tapa Cengkot. Dia terketar-ketar menahan kesakitan tersebut. Mukanya juga sudah menjadi biru lebam akibat sakit yang datang secara mendadak-dadak. Kenapa ni, Tapa? Ulangi Aki Juso mengusap-ngusap dada Tapa Cengkot. Tetapi suara Tapa Cengkot semakin lemah. Nafasnya juga bertukar menjadi lambat. Dia tidak lagi terketar-ketar menahan kesakitan, tetapi seolah-olah tercungap-cungap di tengah air berarus deras. Mengucap, Tapa. Ingatkan Allah, Tapa, kata Aki Juso kuat sedikit. Dia melihat mata Tapa Cengkot semakin layu. Nafasnya semakin perlahan. Tapa Cengkot tidak lagi merintih kesakitan menahan rasa terseksa yang mengganggu dalam usus perutnya. Agaknya dia ni kena
Cika. Aki Yusof berpaling kepada Mak Noh. Lagi sekali dekat sini, minta bantu. Komen apa maksud cika ya. Terima kasih. Saya teruskan. Mak Noh mengeluh pendek. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah hutan jauh dari orang ramai itu, terlalu sukar untuk mendapatkan pertolongan. Untuk menandu tapak cengkot balik bukannya mudah kerana tenaga dua orang manusia tidak mampu untuk mengusung tapak cengkot melalui jalan hutan yang penuh dengan belukar. Tapa. Mak Noh mengusap-usap bahu tapak cengkot. Suara tapak cengkot sudah tidak kedengaran lagi. Nafasnya juga sudah berhenti. Mak Noh melihat Aki Yusof menadah tangan dengan lindangan air mata tergenang di pelupuk mata. Sudahlah Mak Noh, sampai sini saja nampaknya dia bersama kita. Keluh Aki Yusof menahan sebab di dada. Mak Noh tertunduk menahan keharuan yang menusuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluhnya tergetar-getar. Petang sudah mula beransur tua. Mereka tidak dapat mahu untuk mengusung jenazah tapak cengkot untuk dibawa balik ke kampung. Jalan yang jauh melalui lereng bukit berbatu, menempuh payah dirintangi pula belukar anak-anak kayu, tentulah menjadi kesukaran untuk membawa mayat itu keluar. Beginilah Mak Noh, kau balik ke kampung meminta bantuan. Ujar Aki Yusof tenang. Biarkan jelah aku menunggu jenazah tapa di sini. Mak Noh bersetuju balik ke kampung memberitahu kejadian yang menimpa mereka di hutan. Sebelum dia balik, Mak Noh membantu Aki Yusof mengikat jenazah tapa cengkot terlebih dahulu. Jenazah itu diikat dengan rotan segar pada bahagian kaki dan tangannya. Mengikut kepercayaan Aki Yusof, kalau jenazah tinggal di tengah hutan mudah diganggu oleh puaka hutan. Sebab itu, mestilah diikat terlebih dahulu dengan rotan segar. Mak Noh tidak hiraukan sangat bagaimanakah puaka hutan itu akan mengganggu. Dia sendiri ketakutan untuk balik seorang diri ke kampung. Bukan takutkan puaka hutan saja, malah dia lebih bimbangkan kalau terserempak dengan binatang-binatang buas. Apalagi perjalanan yang jauh itu tentu memakan masa untuk sampai ke tengah kampung. Sekurang-kurangnya jam 12:30 malam, belum tentu lagi sama ada dia boleh sampai ataupun tidak di tengah kampung. Sementara untuk menunggu jenazah tapak cengkot lagi menakutkan dia. Selisih malaikat 44, dia tidak berani menunggu jenazah berseorangan di tengah hutan demikian. Sudah tentu dia akan menunggu di situ semalaman. Kau bagi tahu semua orang ni Mak Noh. Tok Ketua juga beritahu. Biar dia tu lapor kepada OCPD. Aki Yusof mengingatkan dia sebelum Mak Noh melangkah pergi. Mak Noh menganggukkan kepala. Hatinya berdebar-debar juga mahu meninggalkan tempat tersebut berseorangan. Dia berharap biarlah cepat sampai ke pinggir kampung. Kalau sudah malam tidak juga dapat jalan keluar. Keadaan akan bertambah gelap. Dia pula tidak ada membawa lampu suluh untuk menyuluh jalan. Setelah Mak Noh pergi, Aki Yusof pun mengerat manau sepanjang 1,5 hasta sebanyak 4 kerat. Dia menjampi serapah, lalu meniupkan pada batang manau sepanjang 1,5 hasta. Kemudian dia berbaring pada banir pokok besar itu sambil membaca ayat-ayat Quran yang diingatinya. Batang manau tidak sama dengan kayu-kayu keras yang lain. Ianya liat dan tidak boleh patah. Ya Allah, banyak pula lori malam ni. Sekejap ya. Semoga abang-abang lori, abang-abang kita panggil apa? Kita panggil pilot darat. Semoga dipermudahkan urusan kerja siang dan malam saya tengok. Okey, baik kita teruskan. Di mana tadi mengerat manau, batang manau, batu kayu keras. Okey, baik kita ambil daripada perenggan ini. Batang manau tidak sama dengan kayu-kayu keras yang lain. Ianya liat dan tidak boleh patah. Sebab itulah Aki Yusof menyediakan batang manau itu sebagai senjata mempertahankan diri sekiranya berlaku apa-apa ancaman terhadap dirinya. Sehingga tengah malam, Aki Yusof menunggu jenazah tapak cengkot. Namun, Mak Noh yang meminta bantuan dari orang-orang kampung masih juga tiada kunjung tiba. Bimbang juga dia kalau Mak Noh tersesat. Unggun api yang dipasang sejak senja masih menyala berhampiran jenazah. Setelah keadaan malam bertambah sepi, yang kedengaran hanyalah kuang sahut bersahut sekali sekala. Tiba-tiba, ribut mula bertiup kencang. Pokok-pokok kayu meliuk-liuk dipuput ribut yang menggila. Tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Aki Yusof sudah merasakan sesuatu apabila ribut bertiup kencang itu. Dia tidak berhenti membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sekali-sekala dia azan berulang kali di tengah ribut kencang yang menderu-deru.
Apabila riba berhenti, Aki Yusof melihat ke arah jenazah Tapa Cengkot. Dia mendapati mayat itu bergerak-gerak. Aki Yusof memang sudah menduga perkara demikian akan berlaku. Dia pun mula duduk menyilang kaki ke atas lutut sebagai seorang pendekar. Dengan tidak membuang masa, Aki Yusof pun mula membaca serapah ilmu kependekarannya. Dia merasa dirinya dipenuhi dengan zikir Allah di segenap badan. Dirinya berada di dalam kalimat Allah semata-mata. Tidak ada satu apapun yang harus ditakutinya lagi. Mayat Tapa Cengkot tiba-tiba melompat. Rotan segar sebesar kelingking yang melilit tubuhnya habis putus-putus direntap. Mata mayat juga kelihatan berapi menggerunkan. Aki Yusof bangun membuka buah langkah silat. 2 batang manau sepanjang 1,5 hasta dipegang di kiri kanan tangannya. "Tinggalkanlah Tapa di sini. Dia dah mati. Jangan kau ganggu dia," seru Aki Yusof berlegar-legar. Langkah pendekarnya semakin kukuh menghadapi musuh. "Tinggalkan Tapa. Jangan kau ganggu mayat ni. Ini mayat orang Islam. Jangan kau ganggu mayat orang Islam," kata Aki Yusof semakin keras. Jenazah Tapa Cengkot terus menerkam ke arahnya. Setiap kali dia menerkam, Aki Yusof mengelak sambil melibaskan batang manau ke kepala mayat itu. Mayat itu tersungkur ke tanah. Kemudian bangun semula menerkam ke arah Aki Yusof. "Aku kata, pergilah kau puaka. Tinggalkan mayat Tapa di sini. Aku tak benarkan kau bawa mayat tu dari sini," seru Aki Yusof berlegar-legar. Mayat Tapa Cengkot terus menerkam tidak berhenti. Setiap kali dia tersungkur di belantan Aki Yusof, dia bangun semula menyerbu. Belantan manau yang disediakan oleh Aki Yusof juga sudah hancur macam tebu kena mamah. Bayangkanlah batang manau yang liat itu hancur dibelantankan ke kepala mayat berkenaan. Aki Yusof semakin letih mengelak dari serbuan mayat Tapa Cengkot. Dia merasa dirinya semakin lemah. Namun dia tetap kuatkan semangat untuk menentang musuh. Dia akan terus melawan, tidak merelakan jenazah Tapa Cengkot dibawa pergi dari situ. Hampir subuh, Aki Yusof terus bertarung menentang puaka hutan yang sudah meresap ke dalam mayat Tapa Cengkot. Mak Noh yang balik meminta bantuan dari kampung masih belum datang juga. Akhirnya Aki Yusof tersandar kepada pangkal pokok besar tempat dia bersandar di banirnya siang tadi. Mayat Tapa Cengkot menyerbu kuat ke arahnya. Mujur sempat juga Aki Yusof mengelak sampai kakinya tersepak pada banir. Tulang ketingnya berdarah kerana melecet tersendal pada banir pokok. Apabila dia bangun semula, didapatinya mayat Tapa Cengkot tidak bergerak lagi. Mayat itu melekap di perdu pokok berkenaan. "Syukur ya Allah, kau telah melindungkan aku dan mayat yang tak berdosa ni," keluh Aki Yusof mengurut-ngurut dada. Kawasan tempat dia bertarung dengan mayat itu kelihatan lapang macam dirempuh oleh sekawan gajah. Paginya, barulah orang-orang kampung dan 2 orang polis sampai ke situ. Mayat Tapa Cengkot tidak dapat diambil kerana melekap pada pangkal pokok kayu itu. Semua jarinya terperosok ke dalam kayu bagaikan paku yang diketuk dengan tukul. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu semuanya menggelengkan kepala untuk melepaskan cengkaman tangan Tapa Cengkot yang terbenam dalam pokok kayu itu. Tok Imam telah menjeruskan air yasin, barulah mayat itu dapat dilepaskan dari pokok berkenaan. Disebabkan terdapat tanda-tanda Aki Yusof memukul Tapa Cengkot dengan belantan manau, yang dia pun telah dibawa ke balai polis atas tuduhan memukul Tapa Cengkot sampai mati. Walaupun Mak Noh telah menerangkan keadaan sebenarnya, namun pihak polis belum juga puas hati. Bagaimanapun, setelah menemui Tuan OCPD yang berbangsa Inggeris di balai polis, pegawai berkenaan pula berpuas hati dengan keterangan yang diberikan oleh Mak Noh dan orang-orang kampung. Adalah mustahil seorang manusia biasa boleh mencengkam pokok kayu sehingga sejengkal jarinya masuk terbenam ke dalam pokok tersebut. Anehnya, pegawai polis berbangsa Inggeris mempercayai cerita tersebut dari anggota-anggota polis berbangsa Melayu. Berikutnya, Aki Yusof pun dibebaskan dari tuduhan membunuh Tapa Cengkot. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Saya minta maaf untuk malam ni kalau ada sound problem sikit sebab banyak lori malam ni lalu. Saya pun tak tahu kenapa selalunya senyap dan sunyi. Semoga abang-abang pilot darat kita dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki lewat malam jalan ni. Okey, terima kasih lagi sekali. Jangan lupa untuk bertemu dengan saya di episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-50. Yang ke-58 yang bertajuk
kubur mati terbunuh. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.